نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کی دونوں جہان کی کامیابی اور عزت اور سربلندی ایمان کامل کے اوپر رکھی ہے۔ کمال ایمان پر دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ کے وعدے ہیں اور آخرت کے اندر اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ وہ کمال ایمان کی جس کے اندر اللہ کے غیر کا دخل نہ ہو، یعنی شرک کا شائبہ بھی نہ پایا جا رہا ہو، ایسا ایمان کامل، اس کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس پوری کائنات کے اندر تم سے زیادہ سربلند اور عزت والا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر تمہارے اندر کمال ایمان موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ Kata yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan setiap manusia di dunia dan di akhirat dalam iman yang sempurna, dalam keimanan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam iman yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera di dunia ini, dan ajrun azim, ganjaran yang besar, yang hebat, yang agung di akhirat nanti. Iman yang sempurna yang mana tidak ada di dalamnya campur aduk walaupun sedikit, tidak ada syirik walaupun sedikit. Iman seperti inilah tuan-tuan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kemuliaan dan ketinggian di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat daripada kamu jika kamu benar-benar beriman, jika kamu beriman yang sempurna. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مومن کا اصل سرمایہ ایمان کی دولت کو قرار دیا ہے۔ یہ ایمان کی دولت اتنی قوی اور مضبوط اور عظیم دولت ہے کہ جس کا لفظ اتنا طاقتور ہے کہ ساتوں زمین و آسمان اس پر ٹکے ہوئے ہیں۔ ایمان کا ایک بول بھی جب تک اس دنیا کے اندر ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ساری کائنات برائیوں سے بھری ہوئی ہو، تمام تر مخلوق اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو، لیکن کسی ایک زبان کے اوپر اس روئے زمین کے اندر اگر اللہ کا نام اور ایمان کا بول موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن اللہ کا نام اور اللہ کا یہ بول ایمان کا نہیں ہوگا تو ساری دنیا چاہے کتنے قیمتی قسم کے انسانوں سے بھری ہوئی ہو، قیامت آنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو مومن کا اصل سرمایہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت کو قرار دیا ہے۔
اور یہ مومن کو زندگی اللہ نے 70-80 سال کی عطا فرمائی ہے، وہ اسی پونجی کو بنانے کے لیے دی ہے کہ دنیا کے اندر محنت کر کے یہ اتنا ایمان بنا لے کہ دونوں جہان میں یہ کامیاب و کامران زندگی، عزت اور سربلندی والی زندگی دونوں جہان میں گزارنے والا بنے۔ اس کی محنت کے واسطے اللہ رب العزت نے مومن کو اتنی زندگی عطا فرمائی ہے۔ Tuan-tuan yang mulia, kurniaan ataupun modal yang paling berharga, yang paling bernilai yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan pada satu orang manusia ialah nikmat iman. Modal iman. Nikmat iman itu, tuan-tuan mulia, merupakan satu anugerah Allah yang paling besar, yang paling hebat, yang paling berharga. Yang mana atas kalimah iman sahaja, percakapan iman sahaja, selagi mana di atas muka bumi ini masih ada orang yang bercakap tentang kalimah, mengucapkan kalimah iman, selagi itu Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan 7 betala langit dan 7 betala bumi. Betapa bernilainya, betapa berharganya keiman itu, tuan-tuan mulia. Walaupun seluruh dunia ini dipenuhi dengan maksiat, walaupun seluruh dunia ini dipenuhi dengan kemungkaran, akan tetapi kalau di atas muka bumi ini masih ada walaupun satu orang yang masih mengucapkan perkataan iman, kalimah iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan seluruh alam ini. Akan tetapi, tuan-tuan mulia, jika atas muka bumi ini tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimah iman, yang melafazkan kalimah iman, walaupun seluruh dunia ini penuh dengan kebendaan, penuh dengan asbab, penuh dengan benda-benda, Allah Subhanahu wa taala tak pedulikan semua itu, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dan binasakan alam ini. Jadi betapa bernilainya, tuan-tuan mulia, betapa berharganya nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada setiap orang beriman, setiap daripada kita, kehidupan di dunia ini yang singkat, yang sementara, 70 tahun, 80 tahun punya kehidupan, Allah SWT kurniakan kepada kita untuk kita usaha atas modal iman itu, tuan-tuan mulia, atas nikmat iman itu, tuan-tuan mulia. Dalam tempoh yang singkat ini, Allah SWT nak kita usaha atas iman yang dia telah kurniakan ini, sehingga dengan perantaraan iman ini kita boleh mendapat kejayaan, kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini maksud sebenar Allah SWT bagi kehidupan kepada kita. دوستو، کمال ایمان سے مراد یہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک کے اندر ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ کا غیر جس شکل میں نظر آ رہا ہے، انسان و جنات ہوں، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے ہوں، دریا جنگل پہاڑ ہوں، لوح و قلم ہوں، ملائکہ علیہم السلام ہوں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل ہوں، یہاں تک کہ اللہ کا عرش اعظم ہو، جو کچھ بھی اللہ کا غیر اس کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، میں نے اپنے دل کے یقین کو ان سب چیزوں سے پھیر کر کے اپنے اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا تنہا اللہ ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، چاند سورج ستارے ہوں، ساری کائنات کو، اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو تنہا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور جس صورت سے تنہا اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اسی صورت سے تنہا اپنی قدرت سے ساری مخلوق کو کھلا پلا رہا ہے، تنہا اپنی قدرت سے پال رہا ہے۔ اللہ کا غیر جو کچھ بھی دنیا میں ہے، اپنی پرورش میں، اپنی بقا میں، اپنے تحفظ میں، اپنے وجود میں، اپنی ربوبیت میں، ہر لمحہ اپنی ہر حرکت و سکون کے اندر اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ کوئی مخلوق بذات خود کسی چیز کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اللہ کے امر کے بغیر یہ ساری کائنات مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر، جس صورت سے
مٹی سے کچھ نہیں ہوتا، اسی صورت سے اس زندہ یہ جو صورتیں پھر رہی ہیں ادھر ادھر، چاند سورج ستاروں کی ہوں یا آسمان و زمین کی ہوں یا انسانوں اور جنات کی ہوں، دوستو جس صورت سے مٹی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے امر کے بغیر ان ساری شکلوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی ہر حرکت و سکون کے اندر کمار کے بنائے ہوئے برتن، جیسے اس کی گھوڑا گاڑی یا اونٹ گاڑی اور برتنوں سے کچھ نہیں ہوتا، اسی صورت سے ان زندہ کھلونوں سے بھی اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس پوری کائنات کے اندر اگر کرنے والی کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی۔ لہذا میں نے ان سب محتاجوں سے، یہ سب کا سب محتاج ہے اپنی ہر حرکت و سکون میں اللہ کے امر کی، ان سب محتاجوں سے اپنی نظر کو ہٹا کر کے اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو قادر مطلق ہے، خالق ارض و سما ہے، رب السماوات والارض ہے، اس ذات کی طرف میں نے اپنے دل کے یقین کا رخ کر لیا ہے۔ Tuan-tuan yang mulia, kesempurnaan iman yang sempurna tuan-tuan mulia terkandung di dalam perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkata, sesungguhnya aku telah palingkan wajahku, aku telah palingkan hatiku daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tak kira siapa saja mereka, langit, bumi, daratan, lautan, haiwan, manusia, jin, emas, perak, matahari, bulan dan bintang, semua makhluk dalam apa bentuk, tak kira dalam apa bentuk mereka, tak kira apa bentuk, apa warna mereka, hatta Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail alaihissalam dan semua para malaikat, hatta arash Allah yang agung, hatta daripada lauh dan qalam, daripada semua makhluk-makhluk, daripada semua kejadian, daripada semua ciptaan, selagi semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala, aku telah palingkan hatiku, aku telah palingkan keyakinanku daripada semua benda-benda ini, dan aku hanya menghadapkan hatiku, keyakinanku hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala apa yang ada di antaranya, sama ada dalam bentuk emas dan perak, wang ringgit, sama ada dalam bentuk benda-benda yang di daratan atau di lautan, manusia, jin atau haiwan, semua makhluk-makhluk ini tidak berkuasa, semua mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu. Dialah yang telah ciptakan segala-galanya dan dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh buat apa-apa. Tidak boleh buat apa-apa yang melakukan segala-galanya hanya Allah. Semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama timbunan tanah, tuan-tuan. Seumpama himpunan atau timbunan tanah. Sebagaimana satu timbunan tanah tidak boleh bagi apa-apa, tidak boleh buat apa-apa, begitu juga tuan-tuan mulia, seluruh kejadian yang ada di alam ini, di muka bumi ini, di seluruh alam ini, sama ada di matahari, bulan dan bintang, sama ada dalam rupa bentuk manusia, haiwan atau jin, sama ada dalam bentuk alat-alat yang canggih, atau apa saja bentuk, tuan-tuan mulia, semuanya adalah seumpama tanah, tidak boleh bagi manfaat atau mudarat. Sebagaimana satu timbunan tanah tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi apa-apa, begitu juga seluruh kejadian, seluruh makhluk dalam apa saja rupa bentuk mereka tak boleh bagi apa-apa kepada kita, tak boleh buat apa-apa kepada kita. Yang melakukan segala-galanya hanya Allah, yang menciptakan segala-galanya, yang pelihara segala-galanya. Sebagaimana Allah telah ciptakan matahari, bulan dan bintang, begitu juga Allah telah ciptakan segala-galanya, dan Allah lah yang bagi rezeki, yang memelihara, yang menyempurnakan setiap kejadian, yang menyempurnakan hajat setiap makhluknya, tuan-tuan mulia. Setiap makhluk semua berhajat kepada Allah.
Setiap makhluk perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk wujud pun dia perlu pada Allah, untuk kekal pun dia wujud pada Allah, untuk manfaat dan mudarat dia pun perlu pada Allah, untuk hajat dan keperluan dia juga dia perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang tuan-tuan mulia tidak berhajat, lemah, tidak boleh buat apa-apa. Maka aku palingkan hatiku daripada semua makhluk-makhluk ini, hanya aku hadapkan hatiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang melakukan segala-galanya. जिस ईमान का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, सिर्फ जुबानी ऐलान नहीं, जब वक्त आया है तो उसका इजहार भी किया है। और वो वक्त इंतहाई सख्त वक्त वो था जब इनको आग में डाला जा रहा था। मौत सामने थी, चंद लम्हों के बाद आग के शोलों के अंदर जा रहे थे। ऐसे वक्त में जिब्राईल, मीकाईल, इज़राईल, इसराफील सब आए अल्लाह की इजाजत लेकर के मदद करने के वास्ते। अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल गई, जाओ अगर इब्राहिम कबूल करते हैं तो जाओ उनकी मदद करो। चुनाचे मदद करने के लिए आए। उस वक्त जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था और फिजा में थे, अनकरीब गिरने वाले थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम इजाजत दे दो अभी जमीन का तख्ता उलट दिया जाए, इजाजत दे दो अभी सैलाब ला करके हुकूमत को तबाह कर दिया जाए, आप इजाजत दो अभी सूर में फूंक मार करके कयामत बर्पा कर दे। हर फरिश्ता अपनी खिदमत पेश कर रहा था। वो वक्त इंतहाई कठिन, सामने मौत है, कोई बचने का रास्ता नहीं है और ये मदद पेश की जा रही है, कबूल कर ले, नाजायज नहीं है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कमाले ईमान के उस मनसब के ऊपर हैं जहां अपने और अल्लाह के दरमियान में किसी की मदद कबूल नहीं की जाती। साफ कह दिया, अम्मा इलैका फला, जिब्राईल तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं। इज़राईल, मीकाईल, इसराफील, कहां आ गए तुम लोग हमारे बीच में? मामला हमारा और हमारे अल्लाह का है। अल्लाह जलाना चाहता है तो इब्राहिम जलने को तैयार, बचाना चाहता है तो जिब्राईल, हमें अपने और अल्लाह के दरमियान में तुम्हारा वास्ता भी कबूल नहीं, तुम जाओ अपना काम करो जाकर। जब अल्लाह ने ये देखा कि मेरा खलील मेरे अलावा किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं है और किसी की मदद कबूल करने को तैयार नहीं है, तो अल्लाह ने भी फरमाया कि इब्राहिम, फिर हम अपने और आग के दरमियान में हम भी कोई वास्ता कबूल करने को तैयार नहीं। बराह रास्त हुक्म दे रहे हैं। और ये नहीं कि आपको आग बुझा दिया जाएगा, जलाने की सिफत खत्म कर दी जाए, नहीं, सब कुछ बाकी, आग रहेगी, जलाने की सिफत बाकी रहेगी, मगर यार तेरे अंदर मेरा खलील आ रहा है, खबरदार जो उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचा। तू मेरी मखलूक, तेरे अंदर जलाने की सिफत मेरी मखलूक, लिहाजा खबरदार जो एक बाल को भी नुकसान पहुंचा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमरूद वाले तो ये समझ रहे थे, नमरूदिये, कि इनकी मिट्टी भी नहीं मिलेगी, खाक भी नहीं मिलेगी, हड्डी राख भी नहीं मिलेगी। लेकिन खुद फरमाते हैं कि नारे नमरूद के अंदर जितने दिन राहत के, जिंदगी के मुझे नसीब हुए हैं, दोबारा ऐसी राहत के दिन जिंदगी में कभी मुझे नसीब ही नहीं हुए। आग है दूसरों के लिए, अल्लाह कादिर मुतलक है, दुनिया वालों के लिए आग मगर इब्राहिम के लिए राहत का जरिया बन गई। तो हम ये कर रहे थे कि कमाले ईमान जिसका ऐलान किया था, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावात, वक्त आया तो इसका इजहार भी किया कि बंदे मोमिन जो काबिल ईमान के ऊपर होता है, हाजात के वक्त में, हत्ता कि मौत के वक्त में भी अल्लाह के गैर की तरफ नहीं देखा करता। और जो मोमिन ईमान का दावा करने के बाद भी अगर अल्लाह के गैर की तरफ अपनी हाजत के वक्त में देखता है, तो इससे बड़ी ईमान की कोई तौहीन नहीं हो सकती। ईमान का दावा करने वाला ऐलान कर रहे हैं हम अपने ईमान का, ऐलान कर रहे हैं अल्लाह
اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا، اور جب ہماری ضرورت کا وقت آتا ہے تو ہم اللہ کے غیر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے غیر کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ بھی اسے غیر کی طرف دھکا دے دیتے ہیں کہ جاؤ، جب تم غیر کی طرف ہی دیکھ رہے ہو تو جاؤ، جا کر کے وہیں سے اپنا کام بنا لو۔ کیسے بنے گا ہم بھی دیکھیں گے، اس لیے کہ تم جہاں جا رہے ہو اس آدمی کا دل بھی ہمارے قبضے کے اندر ہے۔ تو ایمان کامل، اس کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں دونوں جہان میں۔ Tuan-tuan yang mulia, dakwaan iman yang sempurna yang telah dilakukan oleh Ibrahim AS, yang telah dibawa oleh Ibrahim AS melalui kata-katanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Ibrahim AS bukan hanya semata-mata mendakwa sahaja, cakap-cakap kosong sahaja. Bahkan Ibrahim AS telah buktikan membenarkan akan segala iklan atau segala percakapan yang dia telah ucapkan. Ketika mana tuan-tuan mulia, ketika beliau berada di antara kehidupan dan kematian, dicampak ke dalam api, sedang terbang di udara, dalam masa beberapa saat lagi dia akan jatuh dalam api. Ketika itu dia berada dalam hajat yang satu hajat yang sangat besar, dia berdepan dengan kematian, tuan-tuan mulia. Ketika itu Ibrahim AS telah buktikan bahawa apa yang dia telah ungkapkan adalah benar, telah buktikan kesempurnaan iman dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, para malaikat telah datang berjumpa Allah Subhanahu wa taala, telah meminta keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk pergi bantu Nabi Ibrahim AS. Dan Allah SWT telah benarkan, kamu boleh pergi kalau kamu nak pergi. Maka para malaikat telah datang kepada Nabi Ibrahim AS dan beritahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kasulah apa kami sedia untuk buat. Kami sedia terbalik, kalau kamu nak kami boleh terbalikkan bumi. Kalau kamu nak kami boleh datangkan banjir yang besar, hapuskan semua api. Apa saja cara kamu nak kami boleh gunakan untuk hapuskan api ini. Kamu beritahu saja pada kami. Tapi Ibrahim AS dalam keadaan demikian pun, kematian maut depan mata dia, dia berada dalam hajat yang sangat besar, yang sangat genting. Dalam keadaan demikian, tuan-tuan mulia, Nabi Ibrahim AS tidak benarkan, tidak biarkan satu apapun yang menjadi perantaraan di antara dia dengan Allah, menjadi penghalang di antara dia dengan Allah. Ibrahim AS beritahu pada Jibril, amma ilaika farah, aku tidak berhajat kepada kamu wahai Jibril. Siapa kamu? Ibrahim AS tidak sedia untuk sesiapa pun jadi perantaraan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian pun Ibrahim AS tawajuh dia hanya kepada Allah, keyakinan dia hanya kepada Allah, pengharapan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia kata, siapa kamu untuk jadi perantaraan di antara aku dengan Allah? Ini urusan aku dengan Allah. Kalau dia Allah nak selamatkan aku, dia akan selamatkan aku. Dia tak perlu pada kamu semua untuk selamatkan aku. Maka apabila Ibrahim AS tidak jadikan sesiapa pun perantaraan yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak jadikan apa-apa pun perantaraan yang antara dia dengan Ibrahim AS. Maka Allah Subhanahu wa taala telah secara langsung directlah bantu Ibrahim AS. Allah Subhanahu wa taala tidak padamkan api, tidak hantar mana-mana makhluk untuk padamkan api, tetapi Allah Subhanahu wa taala secara langsung telah perintah kepada api, wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera untuk Ibrahim, untuk kekasihku. Ingat bahawa kekasih aku sudah dicampakkan ke dalammu, dia akan terjatuh ke dalam kamu, jangan kamu bakar walaupun sehelai bulu rambutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya telah jadikan api sebagai sejuk dan sejahtera, kerana api itu adalah makhluk Allah. Kepanasan yang membakar itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas setiap makhluknya. Allah boleh tukar setiap sifat setiap makhluknya. Maka Ibrahim AS telah berada dalam api berhari-hari, Namrud sangka bahawa
Ibrahim akan hancur, rentung, tak tinggal abu sekalipun. Tapi Ibrahim AS kata, selama mana aku berada dalam api Namrud, itulah saat hari-hari yang paling bahagia, yang paling senang, yang paling relax bagi aku masa tu. Tidak ada apa-apa masalah, paling senang bagi aku. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudrat Allah itu qadirul mutlak, dia berkuasa atas segala sesuatu secara mutlak, dia terikat dengan mana-mana makhluk, dia boleh buat apa saja dia hendak. Dia telah jadikan api yang besar yang membakar tadi telah jadi sejuk dan sejahtera untuk Nabi Ibrahim AS. Demikianlah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila satu orang manusia, satu orang mukmin, dia keyakinan dia pada Allah, tawajuh dia pada Allah, pergantungan dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung akan bantu dia, tuan-tuan. Allah tak nak apa-apa jadi perantaraan di antara dia dengan hamba-Nya, tuan-tuan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala nak kita buktikan apa yang kita ungkapkan, kalimah iman yang kita ungkapkan sebagaimana Nabi Ibrahim AS, dia telah buktikan bahawa kata-katanya, ungkapannya, wajah ini wajah wajhiya lillati fataras samawati wal ard, bahawa dia telah menghadapkan seluruh jiwa raganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinannya hanya kepada Allah, pengharapan dan bergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim AS telah buktikan dengan dalam keadaan demikian, tuan-tuan. Dalam keadaan dia sangat berhajat, dia berdepan dengan kematian, tuan-tuan, dia hanya bergantung pada Allah. Begitu demikianlah tuan-tuan yang seorang mukmin, dia hanya bergantung pada Allah, dan setiap keadaan Allah akan bantu dia, Allah akan bersama dengan dia. Akan tetapi tuan-tuan mulia, apabila satu orang dia ucap kalimah iman, dia kata dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi bila dia dalam keadaan berhajat, perlu pada sesuatu, atau sedangkan dia berdepan dengan kematian, hati dia pergi pada selain daripada Allah SWT, inilah penghinaan yang paling besar terhadap iman. Satu penghinaan yang paling besar terhadap iman yang telah buat. Dia kata dengan lidahnya dia beriman pada Allah, dia cakap dengan lidahnya dia yakin hanya pada Allah, tapi bila dia tak berhajat, hati dia pergi pada selain daripada Allah. Bila dia menghadapi kematian, berada dalam keadaan maut di depan mata dia, hati dia pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu penghinaan yang amat besar terhadap iman, tuan-tuan. Jadi kita kena buktikan apa yang kita cakapkan dengan tindakan kita, dengan keyakinan kita. Apabila kita menghadapi masalah, apabila kita menghadapi ada satu hajat yang besar, atau kita menghadapi keadaan yang mau depan mata kita, dalam keadaan demikian, tuan-tuan mulia, hati kita tidak berpaling kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita hanya yakin pada Allah, hanya bergantung dan harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. ईमान कामिल से मुराद दोस्तों ये है ऐसा भरोसा अल्लाह की दात के ऊपर हो कि अगर हमारे सामने कोई भी छोटी बड़ी हाजत, घर की, बाहर की, कारोबार की, माशरे की, मईशत की, इक्तिसादियात की, इनफरादी और इज्तिमाई, कोई भी हाजत हमारे सामने आए तो नजर उठे तो सिर्फ अल्लाह की तरफ उठे, अल्लाह के गैर की तरफ नजर जाने न पाए। जैसे मासूम बच्चा होता है छोटा सा, अपनी हर जरूरत में उसकी नजर उसकी अपनी माँ की तरफ उठती है। भूख लगी, माँ की तरफ दौड़ा, माँ की तरफ नजर उठ रही है। प्यास लगी, माँ से पानी मांगा, पैसे की जरूरत हुई, माँ के पास आया, कपड़े की जरूरत है, माँ के पास आया। हर मसले में माँ को देखता है। बाप मौजूद, भाई मौजूद, बहनें मौजूद, किसी की तरफ उठा के नजर भी नहीं देखता। यहां तक कि उसके दिल के अंदर मां के अलावा किसी दूसरे का ख्याल भी नहीं आता, न बाप का, न भाई का, न बहन का, किसी का नहीं। सीधा मां, दिल के अंदर मां, और सीधा दौड़ के मां के पास आता है। मां के पास आकर के फिर मां से जब कहता है तो मां उसकी जरूरत को पूरी करती है। फिर अगर कभी खुदा न खास्ता कभी देर हुई जरूरत के पूरी करने में, तो बच्चे को सिर्फ एक काम आता है, और वो काम ये कि माँ के सामने मचलना और रोना शुरू कर देता है। माँ दोस्तों सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर बच्चे का आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाती।
جہاں کہیں بھی لگی ہوئی ہے اس کام کو چھوڑ کر کے بچے کی ضرورت پوری کرتی ہے، اس کے بعد پھر اپنے دھندے میں کر لگتی ہے۔ یہ یقین دوستو جو اس بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہے کہ ماں کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال بھی نہیں آتا، سیدھا ماں کو دیکھتا ہے، ماں ہی کا خیال، یہاں تک کہ حتی لا یاتی فی قلبی وسوسہ الی غیر امہ، یہاں تک کہ ماں کے علاوہ اس کے دل کے اندر کسی کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ یقین جو بچے کا اپنی ماں کے اوپر ہے دوستو، جس دن محنت کر کے یہ یقین ہمارے دل کے اندر ہمارے اللہ کے بارے میں پیدا ہو جائے گا، خدا کی قسم وہ دن وہ ہوگا کہ اس کائنات میں ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہوں۔ ہماری کائنات محتاج ہوگی مگر ہم کائنات کے محتاج نہیں ہوں گے، ہمارا ہر مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اگر کبھی تاخیر کی وجہ سے جیسے بچے کو رونا آتا ہے، روتا ہے نا مچلنا، اگر یہ مزاج ہمارا بن گیا کہ دیر ہوئی، اما یجیب المضطر اذا دعا، دوستو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے مخلوق کے بھکاری بن رہے ہیں، خالق سے پلنے کا یقین نہیں، مخلوق سے پلنے کا یقین، اور اس کے اوپر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کون سا ایمان ہے؟ سب سے پہلی محنت اسی لیے مومن کا اصل سرمایہ ایمان کو قوی اور مضبوط کیا جائے۔ اگر اللہ کے سامنے ہمیں رونا آ گیا اس بچے کے طریقے پر، تو دوستو جو آنکھیں اللہ کے سامنے رونے کی عادی ہوا کرتی ہیں، خدا کی قسم اللہ پاک ان آنکھوں کو یہود و نصارہ کے سامنے رونے سے بچا لیا کرتے ہیں۔ پھر یہ آنکھیں کبھی اللہ کے دشمنوں کے سامنے نہیں رویا کرتی۔ تو یہ یقین ایمان کامل، یہاں تک کہ حتی لا یاتی وسوسہ فی قلبہ الی غیرہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے غیر کا وسوسہ بھی نہیں۔ اسی کو تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے اپنے دل کے رخ کو مخلوق سے ہٹا کر کے اپنے اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ یہ ایمان، اس ایمان کے اوپر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں کہ جس میں اللہ کا غیر کہیں پر کوئی شریک ہی نہ ہو۔ اللہ معاف کرے اگر ہم تجزیہ کریں تو جس ایمان کے اوپر ہم مطمئن بیٹھے ہیں اس ایمان کے اندر کتنا شرک ہے اور کتنا ایمان خالص ہے، یہ تو جب ہم تجزیہ کریں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم کس ایمان کے اوپر مطمئن بیٹھے ہیں۔ Tuan-tuan mulia, tanda kesempurnaan iman ialah apabila kita dalam setiap hajat dan keperluan kita, apa saja bentuk dan hajat, saja bentuk hajat dan keperluan kita, sama ada hajat atau keperluan infradi, individu kita, ataupun keluarga atau masyarakat, keperluan dari segi keuangan, ekonomi, atau apa saja keperluan, apa saja bentuk hajat, perniagaan, kesihatan, apa saja, dalam setiap keadaan, dalam setiap hajat dan keperluan kita hanya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keyakinan kita bahawasanya hanya Allah sahaja yang boleh sempurnakan setiap hajat dan keperluan kita. Dalam setiap hajat dan keperluan kita, hati kita hanya pergi pada Allah, tawajuh kita hanya pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesempurnaan iman yang terdapat. Sebagaimana satu orang bayi, seorang anak kecil yang masih kecil, dalam setiap hajat dan keperluan dia, kehendak dia akan pergi pada ibu dia. Dia lapar, dia akan pergi pada ibu dia, minta dengan mak dia. Dahaga, pergi pada ibu dia. Sakit, pergi pada ibu dia. Nak satu benda, pergi pada ibu dia. Dalam setiap hajat dan keperluan dia akan pergi pada mak dia dan ibu dia. Sehingga kan dalam hati dia, walaupun di sekeliling dia ayah dia ada, abang dia, kakak dia ada, semua ada, pakcik-makcik dia ada, tapi tak pergi pada orang lain, dia akan hanya pergi pada ibu dia, minta dengan mak dia. Sehingga kan dalam hati dia tidak ada
lintasan kepada selain daripada ibu dia. Hatta la ya'ti waswasatun fi qalbihi ila ghairi ummihi. Tidak datang dalam hati dia waswasah, bisikan atau lintasan untuk pergi kepada selain daripada ibu dia. Setiap hajat keperluan mula kita tengok mak dia. Ada apa hajat keperluan kita tengok mak dia. Dan kalau dan seorang ibu bila dia tengok anak dia datang kepada dia minta sesuatu kepada dia, mengadu sesuatu hajat kepada dia, akan usaha untuk sempurnakan. Dan jika sekiranya si ibu lambat dalam menyempurnakan permintaan dia, maka apa kanak-kanak atau bayi itu akan buat? Dia akan mula menangis. Dia akan mula menjerit, menangis. Dan satu orang ibu dia boleh tahan tengok semua benda lain, tapi dia tak boleh tahan tengok anak dia menangis dan bayi dia menangis. Dia akan lupakan semua benda, dia akan tinggalkan semua benda, dan dia akan sempurnakan keperluan atau permintaan anak kecil dia tadi. Begitulah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana seorang bayi dalam setiap keperluan dan hajat dia dan setiap keadaan dia akan pergi pada ibu dia, akan minta kepada ibu dia, dia tak pergi pada orang lain. Begitu juga satu orang mukmin yang berikrar akan keimanannya pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap hajat dan keperluannya, dalam setiap keadaan dia hanya kena pergi pada Allah. Apa saja masalah dalam, terus hati dia pergi pada Allah, terus tawajuh dia pada Allah, harapan dia pada minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak akan minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Dia palingkan tawajuh hati dia daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia hanya minta hajat dan keperluan dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam hati dia tidak ada lintasan, tidak terdetik dalam hati dia untuk pergi pada selain daripada Allah. Hatta la ya'ti fi qalbihi waswasatun ila ghairihi subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak datang dalam hati dia sedikit pun rasa nak pergi pada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala lambat sikit tunaikan permintaan dia, apa dia akan buat? Tuan-tuan mulia, macam budak kecil tadi, dia akan menangis pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila dia menangis kepada Allah dengan penuh dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang akan menyempurnakan permintaan satu orang dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan bersedih, gelisah, dan menghilangkan segala keburukan daripada dia, keburukan daripada dia? Hanya Allah yang boleh yang buat demikian. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti keimanan, dakwaan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, tanda kesempurnaan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala ialah kita dalam setiap keadaan, dalam setiap keperluan dan hajat kita, dalam tak kira apa bentuk keperluan dan hajat kita, hati kita hanya pergi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minta daripada Allah, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa je tuan-tuan mulia yang palingkan hatinya daripada ghairullah, dia palingkan hati dia daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya berhajat pada Allah, maka Allah tidak akan jadikan dia berhajat pada mana-mana makhluk. Allah siapa ya? Mana dia hanya minta daripada Allah, hatinya hanya tawajuh pada Allah, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kalau dia tanggungjawab atas diri dia, Allah tidak akan jadikan dia berhajat pada mana-mana makhluk. Walaupun seluruh dunia mungkin berhajat pada dia, tapi dia tak berhajat pada mana-mana makhluk. Akan tetapi tuan-tuan mulia, sesiapa yang mana dalam hajat dan keperluannya dia pergi pada selain daripada Allah, dia berharap pada selain daripada Allah, dia bergantung pada selain daripada Allah, maka Allah akan tolak dia, pergi kamu pada orang yang kamu harapkan. Pergilah kalau kamu boleh rasa dia boleh selesaikan masalah kamu. Sedangkan selain daripada Allah, tidak ada siapa pun boleh selesaikan masalah, tidak ada siapa pun boleh sempurnakan hajat dan keperluan sesiapa. Mana-mana makhluk tidak boleh buat apa-apa pada mana-mana makhluk. Mana-mana makhluk tidak boleh sempurnakan hajat dan keperluan mana-mana makhluk. Bahkan hati setiap makhluk dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
hati setiap makhluk dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh buat apa-apa. Jadi apabila satu orang tu pergi kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan serahkan dia pada orang dan dia tidak akan dapat apa. Jadi inilah tuan-tuan mulia kehendak iman yang mana saya dan tuan-tuan kena usahakan hari ini. Saya dan tuan-tuan hari ini perkara yang paling penting, yang paling kita semua berhajat untuk usaha untuk dapatkan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman yang sehingga kita dapat palingkan hati kita daripada ghairullah, daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap hajat dan keperluan kita dan setiap keadaan kita hanya pergi pada Allah, hanya berharap tawajuh pada Allah, hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu orang tuan-tuan mulia yang hanya menadah tangan pada Allah, yang hanya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan biarkan dia jadikan dia berhajat pada Yahudi, pada selain pada Allah. Allah tak akan biarkan dia menangis kepada Yahudi dan Nasara. Keadaan kita umat Islam hari ini, kita menadah tangan di depan mereka, kita menangis di depan mereka tuan-tuan mulia. Hari ini tuan-tuan mulia, jika kita semua hari ini kita semua orang Islam kembali pada Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap dan berhajat pada Allah, hanya minta daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan ketinggian dan kemuliaan bagi kita, dan Allah akan jadikan kita tak berhajat pada mana-mana makhluk. Allah tak akan biarkan kita menangis di depan Yahudi dan Nasara tuan-tuan. Jadilah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kita semua kena usahakan, kita usaha untuk dapatkan kesempurnaan iman, nikmat yang paling besar, modal yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita semua. दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ये ईमान सीखा था, घर बैठे नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान सिखलाया था सहाबा को। खुद सहाबा फरमाते हैं कि तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हमने ईमान के खातिर धक्के खाए। ये 13 साल तक जो मक्का मुकर्रमा के अंदर कुर्बानियों भरी जिंदगी है, तो वो ईमानी सिफात बनाने के लिए, इसलिए कि ये उम्मत वो है कि कमाल ईमान पर आने के बाद इसको पूरी दुनिया के ऊपर मेहनत करनी है और पूरी दुनिया इसकी मेहनत का मैदान है। उसके लिए ईमान कामिल चाहिए। बगैर ईमान कामिल के रूए ज़मीन के चप्पे चप्पे पर जाकर के अल्लाह के दीन की मेहनत करना, जब तक ईमान कामिल न हो, इसलिए सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मेहनत कराई। मदीना तय्यबा के अंदर आने के बाद भी सहाबा खुद फरमाते हैं, हमारा मामूल ये था कि रोज़ाना हम मस्जिद नबवी में ईमान के हल्के कायम करते, और ईमान के हल्के कायम करने के बाद फिर हम मस्जिद के अंदर भी मस्जिद के बाहर भी माहौल में मुलाकातें करके एक एक आदमी से और उसको ला करके ईमान के हलकों में जोड़ा करते थे। आ जाओ नजलिस बिना सआतन, आ जाओ थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बैठ जाओ, अपने अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, जरा खड़े तो हो जाओ हमारे साथ, चलो तो सही हमारे साथ, आओ उस बड़े अल्लाह का थोड़ा सा तज़किरा कर ले जो सबसे बड़ा है, उस रहीम और करीम का जिससे बड़ा रहम और करम करने वाला कोई नहीं है। आओ थोड़ी देर के लिए मुज़ाकरा कर लें, जिसको अपने बंदों से, माँ बाप से हजारों गुना ज्यादा मोहब्बत है। आओ उस रहीम और करीम जो वदूद है, अपने बंदों के साथ लतीफ़ है, रहमान है, रहीम है, आओ उस रहम और करम करने वाले अल्लाह का तज़किरा करें। एक एक के पास जा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है एक जगह, एक औरत का बच्चा खो गया और वो परेशान इधर उधर भाग रही है, तलाश कर रही है। मेरा बच्चा ऐसा था, गोरे रंग का था, कपड़े ऐसे थे, कद इतना था, कहीं देखा हो बताओ। थोड़ी देर के बाद जब वो बच्चा मुझको मिल गया तो कभी मुंह चूम रही है, कभी रुखसारे चूम रही, कभी पेशा माँ माँ है, कभी गले से लगा रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, ये बताओ इस माँ से अगर ये कहें कि अपने बच्चे को आग के शोलों में डाल दे तो क्या ये डाल देगी? तो
صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ذرا دیر کے لیے بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، جب تو اس کی بیتابی تیار تھا، یہ کب برداشت کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں ڈالا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی آہ بھر کے یوں فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس ماں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا بندہ جہنم کی آگ میں جائے، مگر جب ہم خود ہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، چاہے جتنے گناہ سمندر کے موجوں کے برابر، صحرا کے ریت کے ذرات کے برابر، جنگلات کے درختوں کے پتوں کے برابر گناہوں کے ڈھیر اور انبار لے کر کے اے میرے بندے میرے پاس چلا اور آ کر کے مجھ سے توبہ کر لے، آنسو بہا لے، دو میں ایسا غفور الرحیم کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دوست دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، تیرے رشتہ دار بھی تیرے غیر، یہاں تک کہ اپنی نافرمان اولاد کے لیے جب ماں باپ کے دروازے رات کے اندھیروں میں، جب ماں باپ کے دروازے گھروں کے بند ہو جایا کرتے ہیں، اے میرے بندے تیری مغفرت کے لیے میرا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم اتنے سارے گناہ معاف کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، آؤ اپنے ایسے غفور اور کریم آقا اور اللہ کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیں۔ تو اس صورت سے گشت کر کے سب کو جوڑتے تھے، ایمان کا حلقہ قائم کر کے ایک ایک کو لا کے جوڑتے، اور جوڑنے کے بعد پھر آخر میں تشکیل ہوتی۔ اور یہ گشت کرنے والے دوستوں ہم جیسے کمزور قسم کے لوگ نہیں تھے، یہ گشت کرنے والے کامل ایمان والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایمان کا حلقہ قائم کر کے گشت کر رہے ہیں، یہ ایمان کے اس مقام پر ہے کہ اگر ایک ایک صحابی کے ایمان کو ایک آبادی کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسے کامل ایمان والے یہ گشت کر رہے ہیں۔ دوستو مومن ہمیشہ اپنے آپ کو ایمان کا محتاج سمجھتا ہے، وہ تو منافق ہے جو ایمان سے بے نیاز ہوتا ہے۔ صاحب ایمان بین الخوف والرجا، ایمان تو امید اور بیم کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ حضرت عمر گشت کر رہے، گشت کرنے والے امیر المومنین جن کے جس راستے سے گزر جائیں شیطان گزرتا بھی نہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ایمان کے اس مقام پر ہیں۔ حضرت حذیفہ لیکن ایمان کے اس مقام پر ہونے کے بعد بھی اندر اضطراب اور بے چینی۔ حضرت حذیفہ جن کو فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی دی تھی، منافقین کی فہرست، جب اپنی امارت کا زمانہ ان پہ آیا خلافت کا، تو ایک دن حذیفہ سے کہنے لگے، حذیفہ ہم تم سے یہ تو نہیں کہتے کہ وہ فہرست ہمیں دے دو، حالانکہ ہم امیر المومنین لے سکتے ہیں، لیکن نہیں، جو فہرست حضور نے تم کو دی ہے وہ فہرست تمہارے پاس ہی رہے، منافقین کی۔ لیکن حذیفہ خدا کے لیے دیکھ کے یہ بتا دو کہ اس منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں۔ یہ اس ایمان کے مقام پر ہونے کے بعد بھی ان کا حال یہ ہے کہ اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہو رہا ہے۔ یہ گشت کرنے والے، ابو ہریرہ گشت کرنے والے، ابی بن کعب گشت کرنے والے، رئیس القرہ معاذ بن جبل، مفتی اعظم عبداللہ ابن رواحہ، یہ اجلے صحابہ یہ گشت کر رہے ہیں، اور گشت کر کر کے ایک ایک کو جوڑ رہے ہیں۔ اور یہ گشت کی ترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جہد کو اگر دیکھیں، ان کے محنت کو، تو وہاں تو آدھے دن کی ترتیب تھی، ہماری تو 2.5 گھنٹے میں جان نکلتی ہے۔ 2.5 گھنٹہ دعوت تعلیم استقبال کے ساتھ منتخب اور فضائل کی تعلیم کا
एहतमाम करते हुए हमारी तो 2.5 घंटे में जान निकलती है, वहां आधे दिन की बात। अब गश्त करके और जमा करके फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, हम जो ईमान का हल्का कायम करके और गश्त करके तुम्हें जमा करते हैं, इससे हमारे ईमान के अंदर इजाफा होता है। गश्त करने वाले भी कामिल ईमान वाले, जिनके ईमान की तस्दीक अल्लाह ने की, आमिनू कमा आमन अन्नास, और जिनके ऊपर गश्त किया जा रहा है वो भी कामिल ईमान वाले, दोनों कामिल ईमान वाले, और गश्त किया जा रहा है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ईमान को इस बुनियाद पर और इस तरीके पर ईमान का हक़ कायम करके गश्त करके ईमान के मुज़ाकिरों के जरिए हमारे ईमान में इजाफा होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ईमान की मेहनत का तरीका, इससे ईमान बना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का कि अगर हमारे सामने जन्नत और जहन्नम को ला करके रख दिया जाए तो हमारे ईमान में एक राई के दाने के बराबर इजाफा नहीं होगा। Tuan-tuan mulia, kesempurnaan iman, untuk menghasilkan kesempurnaan iman yang tuan-tuan mulia perlu pada usaha, perlu pada mujahadah dan pengorbanan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka telah berjaya mendapatkan kesempurnaan iman, iman yang sempurna dengan usaha, dengan mujahadah, pengorbanan yang berterusan. Tuan-tuan mulia, di Mekah selama 13 tahun, pengorbanan demi pengorbanan, susah payah demi susah payah telah ditanggung, telah dilakukan oleh para sahabat untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Tuan-tuan, tempoh 13 tahun di Mekah, tempoh tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewujudkan dalam diri sahabat-sahabat sifat-sifat keimanan, sifat-sifat keimanan yang mana mereka perlukan untuk mereka bawa bergerak ke seluruh alam. Karena para sahabat mereka akan bergerak ke seluruh dunia untuk sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanggungjawab ini, usaha ini, tuan-tuan mulia, kerja untuk sebarkan agama di seluruh alam, setiap pelosok dunia ini tidak akan dapat dilaksanakan, disempurnakan melainkan dengan iman yang sempurna dan dengan sifat-sifat keimanan. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, selama 13 tahun di Mekah, para sahabat telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengorbanan, susah payah, mujahadah untuk wujudkan dalam diri mereka sifat-sifat keimanan. Tuan-tuan mulia, dan bila mereka berhijrah ke Madinah, usaha atas iman telah diteruskan. Para sahabat sendiri telah menceritakan, kalau kita baca kisah sahabat, kisah-kisah para sahabat, kita akan mendapati bagaimana para sahabat mereka berkumpul di masjid, mereka buat halqa-halqa iman, mereka adakan wujudkan halqa-halqa iman, dan sebahagian dari mereka akan keluar jumpa manusia, jumpa sahabat-sahabat yang lain, ajak mereka ijlis bina nu'min sa'atan, datang duduk dengan kami seketika, kita beriman buat seketika. Inilah usaha yang telah dilakukan oleh para sahabat di masjid Nabi SAW. Di masjid ada halqa iman, ada percakapan tentang kebesaran Allah, ada percakapan tentang kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ada muzakarah tentang sifat-sifat Allah, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada hamba-Nya 70 kali lebih daripada seorang ibu kasih pada anaknya. Mari kita sama-sama datang duduk dalam majlis, dengar kebesaran Allah, dengar tentang sifat kerahiman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat-sahabat buat usaha, mereka jumpa sahabat-sahabat yang lain. Mereka sahabat-sahabat yang dah sempurna iman, bukan iman macam kita. Sahabat-sahabat yang mana iman mereka, seorang sahabat punya iman kalau dibahagi-bahagikan kepada penduduk satu negeri atau satu bandar sudah mencukupi untuk mereka. Orang yang pergi buat gas pun orang yang iman kuat, orang yang dijumpai pun orang yang iman kuat, pun mereka masih lagi buat usaha atas iman. Mereka tak rasa mereka tak perlu lagi usaha atas iman kerana iman mereka dah kuat. Jadi mereka dipujuk radio untuk datang
duduk dalam majlis iman, dan dalam majlis tersebut mereka ceritakan kehebatan Allah, kebesaran Allah, tentang keimanan pada Allah, tentang sifat-sifat Allah, sifat kasih sayang Allah pada makhluknya. Dan satu kisah tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW di depan baginda ada satu orang ibu, satu orang wanita kehilangan anaknya. Maka dia dalam keadaan resah, gelisah, menangis, tanya orang tu, tanya orang ni, kamu ada nampak tak anak aku? Ada nampak tak anak aku? Macam ni rupa dia, macam ni warna kulit dia, macam ni tinggi dia, rambut dia macam ni. Tanya orang sana, tanya orang sini, ada nampak tak anak aku? Sehingga selepas beberapa ketika dia jumpa anak dia. Dia jumpa dia anak dia, tuan-tuan, dia peluk, cium anak dia, gosok anak dia, letak dekatkan dengan dada dia. Maka Nabi SAW tengok keadaan demikian, Nabi tanya pada sahabat-sahabat yang di sisi baginda, di sekeliling baginda, apakah pendapat kamu? Adakah kamu rasa wanita ni sanggup tak campak anak dia tu dalam api? Maka sahabat beritahu tak mungkin dia akan sanggup campak anak dia dalam. Anak dia hilang, tak ada depan matanya sekejap pun, tu pun dia dah tak tahu arah dah sedih, dah risau. Bagaimana sanggup dia nak campakkan anak dia dalam api? Maka Nabi SAW beritahu Allah SWT berkali-kali ganda lebih sayang pada hamba dia, lebih daripada seorang ibu dia sayang pada anak dia. Jadi ini sahabat-sahabat buat, tuan-tuan mulia. Mereka ajak orang ramai datang, ajak sahabat-sahabat lain datang ke masjid untuk dengar percakapan iman. Siapa yang buat jasnya, buat usaha ni, tuan-tuan mulia, ajak orang datang masjid, bukan cadang-cadang orang. Orang macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang macam Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala, macam Hazalah, orang macam Ubay bin Ka'ab, ketua pada qari, paling mahir baca Al-Quran, Muaz bin Jabal mufti, seorang ketua mufti di Madinah, orang yang hebat ilmu tinggi, Abdullah bin Rawahah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, paling sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di sahabat-sahabat yang besar-besar, tuan-tuan mulia, mereka buat usaha jumpa orang, ajak orang datang ke masjid, duduk di masjid dengan percakapan iman. Dan Umar radhiyallahu anhu beritahu, dengan perantaraan majlis-majlis seperti ini, iman kami meningkat. Apa dia kata? Iman kami meningkat. Siapa yang kata dengan mulia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu taala, ini sifat orang beriman. Dia sentiasa risau, takut tentang imannya. Dia tak puas hati dengan keadaan iman yang dia sentiasa rasa dia berhajat untuk usaha atas imannya. Umar radhiyallahu taala anhu, orang yang mana Nabi SAW beritahu kalau Umar lalu satu lorong, syaitan tak akan lalu lorong tersebut. Kalau ada Nabi selepas daripada aku, maka Umar lah yang paling layak untuk jadi Nabi. Tapi dia punya takut dengan Allah, dia punya risau tentang iman dia, tuan-tuan mulia, ketika dia jadi khalifah. Bila dia dapat tahu bahawa Rasulullah SAW telah beritahu pada Huzaifah nama-nama orang munafik, telah bagi sedarai pada Huzaifah sedarai nama orang-orang munafik, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah jumpa Huzaifah, beritahu pada dia, wahai Huzaifah, aku tak minta kamu serahkan kepada aku sedarai nama-nama tersebut. Walaupun dia berhak, dia seorang Amirul Mukminin, dia boleh perintah, dia boleh suruh Huzaifah serahkan pada dia. Dia kata, aku tak minta kamu serahkan kepada aku sedarai nama tersebut, cuma aku nak tahu, tolong bagi tahu pada aku, ada tak nama Umar bin Khattab dan sedarai tersebut. Dia punya risau tentang imannya, takut tentang iman dia, dia syak diri dia munafik. Ini orang yang beriman, ni tak ada orang beriman, tuan-tuan. Bainal khawf wal raja', dia antara takut dan harap. Tapi orang yang tak ada fikir tentang iman, maka dia puas hati dengan iman yang dia ada. Orang yang lemah iman, dia akan puas hati dengan iman yang dia ada. Jadi para sahabat, tuan-tuan mulia, walaupun iman mereka iman yang kuat, iman yang sempurna, sehingga Allah beritahu aminun kama amanan nas, pada orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana sahabat-sahabat beriman, pun masih lagi mereka buat usaha atas iman, duduk dalam majlis iman, dan masih lagi Umar kata, dengan majlis seperti ini iman kami meningkat. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha yang kita kena jalankan. Bagaimana sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha berterusan mereka telah buat untuk jumpa orang, ajak orang, bawa mereka ke masjid, dan di masjid mereka adakan halqa-halqa iman, majlis-majlis iman, yang mana dengan perantaraan itu, tuan-tuan mulia, iman mereka telah meningkat.
Kerana usaha inilah tuan-tuan mulia, mujahadah dan pengorbanan inilah tuan-tuan mulia, maka para iman para sahabat telah meningkat dengan begitu hebat. Tahap kesempurnaan iman mereka telah hasilkan, sehingga mereka kata, kalaulah syurga neraka depan mata kami, dibawa depan mata kami pun, iman kami tidak akan meningkat walaupun sedikit. Kerana keimanan mereka pada syurga dan neraka seolah-olah syurga neraka ada depan mata mereka. Jadi iman yang seperti ini tuan-tuan mulia, kita kena usaha dengan perantaraan usaha sebagaimana sahabat-sahabat telah buat itu. दोस्तों और बुजुर्गों, दीन की ये मेहनत और ईमान की ये मेहनत, अभी तो हम बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे में चल रहे हैं, सीखने के ज़माने में हैं। मेहनत करते करते पहुंचना तो वहाँ है जहाँ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को छोड़ा था। हमें मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना है कि हमारा ईमान, जिस ईमान के ऊपर हम मुतमईन बैठे हैं और जिसके अंदर पता नहीं कितना शिर्क खफी शामिल है, हम खुद देखें कि अगर कोई छोटी बड़ी हमारे सामने हाजत आती है तो हमारी नज़र अपने जैसे आदमी की तरफ उठती है, उससे हमारा काम बन जाएगा। हमारी नज़र अल्लाह की तरफ नहीं उठती। जैसे साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, कोई मसला आया, उनकी नज़र उठी तो सिर्फ अल्लाह की तरफ उठी, और उसके बाद कानू यस्तफीदून बिरकातैन मिन खज़ाइनिही सुब्हानहु व तआला, अल्लाह के खजानों से बराह रास्त फायदा उठाने वाले थे। और हमारी नज़र हमारे काम करने वाले हैं, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। 4 महीने साल के लग रहे हों, चाहे 8 महीने लग रहे हों, लेकिन हमारा हाल ये है कि अभी तक हमारे सामने जिस वक्त जो कोई भी हाजत आती है तो हमारी नज़र बराह रास्त अल्लाह की तरफ उठने के बजाय अपने जैसे इंसानों की तरफ उठती है कि वो फला वजीर है, उससे हमारा काम हो जाएगा, फला माल वाला है, उससे हमारा काम हो जाएगा, फला खजाने वाला है, उससे हमारा काम हो जाएगा, फला हाकिम है। अपने जैसी मखलूक की तरफ नजर उठती है। दोस्तों, हाजत के वक्त में निगाह का और नजर का और दिल का अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, ये ईमान की अलामत है, और अल्लाह के गैर की तरफ देखना ये शिर्क की अलामत है। हम सोचे कि हम कहां पर हैं, दुआओं के लिए हाथ उठे हुए हैं, दिल के अंदर अल्लाह का गैर बैठा हुआ है कि अल्लाह मियां उससे कह दे तो हमारा काम बन जाएगा। दुआओं के अंदर शिर्क। हमारी जरूरत के वक्त हमारी नजर एक आदमी के ऊपर उठ गई, उस आदमी के पास जब जाते हैं और उससे अपनी इल्तिजा और जरूरत करते हैं, तब तो उस आदमी के अलावा हमारी निगाहों में, दिल में, दिमाग में उस आदमी के अलावा कोई नहीं होगा। सबका इनकार करते हैं कि बस इसी से काम बनेगा। उससे अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन सबका इनकार। वह इस आदमी के पास जब जाएगा, आंखों से आंसू भी, जुबान से गिड़गिड़ाना भी, दिमाग में, दिल में, हर जगह यही बसा हुआ है। और जब अल्लाह से मांगने का वक्त आएगा तो जुबान पे तो अल्लाह पाक का नाम है और दिल में कोई और बैठा हुआ है। ये है ये कैफियत जो इस आदमी के वक्त मांगने के वक्त इस आदमी की है साइल की, कि इस आदमी के अलावा हर एक का इनकार कर रहा है। दोस्तों, अल्लाह के खजानों से बराह रास्त फायदा हासिल करने के लिए शर्त यह है कि अल्लाह के हर गैर का इनकार किया जाए। जैसे ये आदमी अल्लाह के हर गैर का इनकार कर रहा है। जिस दिन अल्लाह के हर गैर बैनी व बैन अल्लाह, हमारे और हमारे अल्लाह के बीच में कोई भी नहीं है। ए अल्लाह, अब तो मैं हूं मोहताज महल और तेरी जात है समद और बेनियाज, कोई बीच में नहीं है। अब अल्लाह पाक जब देखते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान में कोई बात नहीं, हाँ बोले अब्दी आसान, मेरे बंदे जो कुछ मांगा तूने मैंने तुझे दे दिया। अब होता है ये बात। तो मेहनत करते करते दोस्तों, ईमान के इस मकाम पर जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को छोड़ा था,
ہمیں اس دنیا کے اندر اس محنت کے لیے پیدا کیا گیا. محنت کر کے اپنے اندر کا یقین یہ بنائیں, اور پھر یقین بنانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا, پھر اس یقین کو لے کر کے پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. ہم دنیا کے اندر لاکھوں امتیں آئی ہیں, بعض روایتوں کے اعتبار سے 2 لاکھ تک ہے. انبیاء علیہ السلام بھی 2 لاکھ اور امتیں بھی 2 لاکھ. کہیں 1,40,000, 1,24,000, 1,70,000. ان 2 لاکھ امتوں میں تنہا یہ ملت ابراہیمی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تنہا ہے کہ جسے اللہ نے دین کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے, ورنہ ساری امتیں جتنی ہیں ان سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ امت وہ ہے کہ عبادت کے لیے بھی اور عبادت کی محنت کے لیے, دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے اس امت کو پیدا کیا. دنیا کے کوچے کوچے میں, گوشے گوشے میں ایمان و یقین کی محنت کو لے کر کے یہ پھرنے والی ہو. اس کی زندگی کا ہر لمحہ, اس کے اندر رگوں میں دوڑنے والے خون کا ہر قطرہ, اس کی زندگی کی ہر سانس اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے ہے. اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ اس زبان سے ہم اللہ کی نافرمانی کریں. آنکھیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں کو دیکھیں. پیروں کے اندر طاقت اس لیے نہیں دی ہے کہ حرام کی طرف چلیں. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنی فرمانبرداری کے لیے دیا ہے, اور اس کی محنت پوری دنیا میں کرنے کے لیے اس امت کو خاص طور سے پیدا کیا گیا, مانگا گیا. اس امت تو ہم تو مانگے ہوئے ہیں دین کی محنت کے لیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں اس دین کی محنت کو لے کر کے پھرنے والے بنے, اور اس وقت تک پھرتے رہیں کہ اس پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے. اقامت دین کے لیے کائنات اور اقامت دین کی محنت کے لیے یہ امت, اس کو اللہ نے پیدا کیا, اور یہ امت اسی کام کے لیے مانگی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو پوری روئے زمین کے اوپر چپے چپے پر ہم اللہ کے کلمے کو لے کر کے پھرنے والے بنے, اور ہماری پوری زندگی مصداق ہو کانت حیاتہم لحیات الدین وکانت مماتہم لحیات الدین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے اور جن کی موتیں بھی دین کے لیے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیونس کو پار کر کے مراکش میں پہنچے ہیں تو مارے جوش کے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا, اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سورج جا کر کے ڈوب جاتا ہے. وہاں پہنچے, جب پانی گھوڑے کے سینے سے لگا تو لگام کھینچی, اور لگام کھینچنے کے بعد تلوار میان سے نکالی اور فضا میں لہرائی اور فرمایا کہ اے اللہ, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پار بھی تیرے بندے رہتے ہیں تو تیرے عزت و جلال کی قسم ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرا کلمہ بلند کریں گے. یہ ہے ہمارا مزاج جس کے اوپر ہمیں پیدا کیا گیا ہے. آج دین کی محنت چھوٹنے کے نتیجے میں نام کے اعتبار سے تو ہمیں شمار کیا جا رہا ہے, دعوت اور تبلیغ کے نام سے ہمیں جانا جا رہا ہے, 4 مہینے کے عنوان پہ ہمیں جمع کیا جا رہا ہے. لیکن ہم ذرا آپ کا تجزیہ کریں کہ آج تک ہم نے اس کام کو اپنا کام بنایا ہے یا رسم کے درجے میں کر رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. دوستو, کام بنانے کا جو حق تھا آج تک ہم سے ادا نہیں ہوا ہے. یہ جوڑ اور یہ جمع ہونا پہلی بار جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کم سے کم اب تو ہم اس کو طے کریں کہ اب اس دعوت کے کام کو اپنا مقصد حیات بنا کر کے پوری زندگی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے دوستوں اور بزرگوں, یہیں سے 4 مہینے جن کے نہیں لگے ہیں وہ 4 مہینے کے لیے, اور جن کے لگ چکے ہیں وہ ہر سال 4 مہینے کے لیے, یہ سارا کے سارا مجموعہ تشکیل کرا کر کے یہاں سے جائے تاکہ یہاں سے معلوم ہو کہ یہاں 4 مہینے والوں کا جوڑ ہوا تھا. اس سے اتنی جماعتیں
45-50 जमातें शायद आपकी बन चुकी हैं, वो तो बन चुकी मुल्कों की। उनके अलावा अब तो यहाँ आने वाला हर फर्द ये तय करे कि हम बगैर 4 महीना लगाए हुए इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। Yang tuan-tuan mulia, usaha yang kita buat sekarang ini hanya pada peringkat permulaan sahaja. Dan kita kena teruskan usaha kita berterusan sehingga kita sampai pada tahap keimanan yang mana para sahabat telah sampai. Kita kena sampai pada tahap keimanan yang Nabi SAW telah tinggalkan sahabat-sahabat padanya. Bagaimana tahap keimanan para sahabat, tuan-tuan mulia? Tahap keimanan yang mana dalam setiap hajat dan keperluan mereka dan setiap keadaan, masalah atau keperluan hajat mereka, hati mereka tidak pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya berharap pada Allah. Hati mereka hanya bertawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita walaupun kita orang lama ni, orang kita beritahu dah keluar 4 bulan, dah keluar 8 bulan, dah keluar setahun, dah keluar 4 bulan setiap tahun, tapi keadaan kita hari ini masih lagi pada tahap yang mana dalam bila kita menghadapi apa-apa masalah, kita memerlukan, kita ada apa-apa hajat atau keperluan, hati kita pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan pergi pada makhluk macam kita juga. Hati kita akan pergi pada manusia macam kita juga. Fulan boleh selesaikan masalah saya. Fulan boleh bantu saya untuk sempurnakan kerja saya, urusan saya. Hati kita akan pergi pada orang kaya, orang ada duit, orang ada pangkat, orang ada kedudukan. Hati kita akan berharap pada orang lain. Walaupun kadang kita tak cakap, tapi hati kita pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan kita masih pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan kita dah keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan dimuliakan, walaupun hati kita kadang-kadang tangan kita mengadah ke langit, mulut kita minta dengan Allah, tapi dalam keadaan tangan kita menadah tangan minta berdoa pada Allah pun dalam hati kita masih pergi pada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, kalau gerakkanlah hati fulan untuk bantu aku, bagilah aku benda-benda ni boleh selesaikan masalah. Kita berdoa pada Allah, kita merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengalirkan air mata daripada Allah, tapi dalam hati kita masih sangkut, masih lagi berharap, masih lagi pergi pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan kita hari ini, tuan-tuan. Sedangkan satu orang yang pergi pada satu orang makhluk atau satu orang manusia lain dengan harapan bahawa orang tu boleh tolong bantu dia, maka dia akan pergi dengan penuh harapan pada orang tu, dan bila dia bercakap membentangkan hajat dan keperluan dia depan orang tu, ketika itu dalam fikiran dia, hati dia, dalam jiwa dia tidak ada pandang pada selain daripada orang. Ini yang kita buat hari ini. Bila kita pergi minta tolong dengan mana-mana manusia, bila kita bercakap dengan dia, kita bentangkan masalah kita, kita mengalirkan air mata ke, kita pujuk rayu dia ke, masa kita bercakap dengan dia, yang manusia ni, kita akan bercakap dengan dia dengan penuh perasaan, dengan penuh tumpuan, dalam keadaan hati kita tak berpaling sikit pun pada selain pada orang itu. Walaupun ada orang lebih kaya daripada dia, lebih hebat daripada dia, lebih tinggi pangkat daripada dia, lebih berkedudukan daripada dia, tapi ketika kita sedang bercakap dengan dia, minta tolong dia, pujuk rayu dia supaya tolong bantu kita, maka ketika itu kita akan bercakap dengan penuh perasaan, dengan penuh tumpuan, dan kita akan ingkar, hati kita akan berpaling pada selain daripada dia. Tapi tuan-tuan mulia, bila kita berdoa pada Allah, kita merayu pada Allah, kita menadah tangan berdoa pada Allah SWT, kaifiat yang sama tak wujud, tuan-tuan mulia. Kita minta dengan Allah, tapi jiwa kita masih pergi pada selain daripada Allah. Hati kita masih berpaling pada selain daripada Allah. Hati kita masih jeling pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih berharap pada selain daripada Allah. Tuan-tuan mulia, sebagaimana kita tak minta dengan Allah, sebagaimana satu orang yang minta dengan manusia ni, dipalingkan hati dia berselain daripada orang tadi, dan masa dia minta, dia tawajuh sepenuh daripada orang tadi,
Jadi selagi mana kita tak minta dengan Allah macam tu, tuan-tuan sekalian, kita akan dapat. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan sepenuh hati kita, dengan penuh bergantungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan mulia tahap keimanan yang sahabat-sahabat telah capai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya dan tuan-tuan hari ini kita semua kena buat usaha. Allah bagi kita kehidupan 70 tahun, 80 tahun ni tuan-tuan mulia, waktu yang sangat singkat, yang sangat pendek, untuk kita usaha untuk dapatkan kesempurnaan iman ni tuan-tuan mulia, sehingga dalam hati kita tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap hajat dan keperluan kita, bila kita tersepit, bila kita menghadapi apa-apa masalah, apa-apa keadaan, hati kita tidak berpaling langsung pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawajuh kita, tumpuan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahapnya kita nak sampai, kita nak tinggalkan dunia ini dalam keadaan iman seperti ini tuan-tuan mulia. Dan bukan cukup dengan itu sahaja, kita usaha atas diri kita untuk dapatkan kesempurnaan iman. Tak cukup lagi tuan-tuan mulia. Bahkan medan usaha kita adalah seluruh alam tuan-tuan mulia. Kita kena bergerak pergi ke seluruh alam, ketuk hati-hati manusia, jumpa manusia demi manusia, pergi ke seluruh alam, sebagaimana seluruh manusia dalam hati mereka juga hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan mulia kerja atau tanggungjawab dan tugas yang Allah telah bagi kepada kita semua sebagai umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan yang Allah bagi kepada kita. Banyak umat-umat telah berlalu sebelum daripada kita. Ada kata 200,000 orang Nabi, ada riwayat kata 124,000, 170,000, 140,000 Nabi-Nabi telah berlalu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Nabi-Nabi ada umat mereka masing-masing. Tidak ada satu umat pun yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada mereka kerja ni tuan-tuan. Hanya umatlah satu-satunya keistimewaan pada umat yang Allah bagi mereka kerja dakwah ni tuan-tuan. Kerja menyuruh manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat inilah hasil daripada permintaan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim minta dekat kepada Allah, minta daripada Allah umat ni tuan-tuan mulia, maka Allah telah cipta, telah lahirkan umat ni atas muka bumi tuan-tuan mulia. Dan umat ni Allah telah bagi kepada mereka millah Ibrahimiyah. Kerja dakwah ni Allah telah bagi kepada umat ni tuan-tuan mulia. Maka seluruh kebolehan kita, tenaga kita, diri kita, harta kita, masa kita, fikiran kita kena salurkan, kita kena gunakan untuk maksud kerja ni tuan-tuan mulia. Allah tidak bagi kepada kita lidah untuk memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak bagi kita mata untuk lihat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak bagi kita telinga untuk dengar perkara-perkara yang melalaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita kehidupan, Allah bagi kita mata, telinga dan anggota. Allah bagi kita harta dan kemampuan untuk kita gunakan untuk agamanya tuan-tuan. Maka kita kena bergerak sebagaimana para sahabat, pergi ke seluruh penjuru alam, pergi ke setiap bandar, negara dan benua yang ada di seluruh dunia ini tuan-tuan mulia, untuk sampaikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Korbankan segala apa yang kita ada tuan-tuan mulia, diri, harta, masa, nyawa kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah maksud kita dihantar oleh Allah. Kita tak dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kerja ni tuan-tuan mulia. Sebagaimana Uqbah bin Nafi' radhiyallahu taala anhu, bila dia bergerak di jalan Allah SWT, melintasi Tunis, Maghribi sampai ke laut, di mana penghujung benua tidak ada lagi lepas tu daratan. Dia telah masuk ke dalam laut dengan kuda-kudanya, sehingga air telah mencecah dada kuda dia. Dia telah huluskan pedangnya, kata, ya wahai Allah, kalau aku tahu bahawa di seberang sana masih lagi ada manusia, masih ada daratan dan ada manusia di sana, maka aku akan sampai di sana ya Allah. Dengan jazbah ini tuan-tuan mulia, kita kena bergerak ke seluruh alam untuk korbankan segala apa yang kita ada semata-mata untuk tinggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tuan-tuan yang mulia, kita dipanggil orang dakwah, kita dipanggil orang tabligh, kita dipanggil kaku nama, kita dihimpunkan atas nama jur kaku 4 bulan tuan-tuan mulia. Tapi adakah kita benar-benar jadikan kerja ini sebagai kerja kita? Adakah kita telah jadikan kerja sebagai maksud hidup kita tuan-tuan mulia, atau kita masih main-main dalam usaha ini tuan-tuan mulia? Jadi maksud hujur dibuat, perhimpunan dibuat tuan-tuan, semua orang lama dihimpunkan. Bagaimana tuan-tuan mulia kita dapat tukar maksud hidup kita, jadikan kerja dakwah ini sebagai maksudul hayat kita, sebagai maksud hidup kita. Dan daripada sini kita
datang ke sini. Setiap daripada kita pasang niat azam dalam hati kita, saya akan balik daripada sini, mereka saya akan keluar 4 bulan tunai jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 45-50 jemaah telah dibentuk, itu telah dibentuk. Tapi kehendak jur kita ni tuan-tuan mulia, bagaimana setiap mereka yang datang ke jur ini buat keputusan, buat kerja dakwah, kerja mereka, kerja dakwah maksud hidup mereka, sedia untuk korbankan apa saja untuk masuk kerja ni tuan-tuan mulia, dan sedia untuk dihantar ke mana saja daripada sini tuan-tuan mulia. Untuk jangan biar satu orang pun di antara kita yang ketinggalan, mereka dapat keluar tunai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sini tuan-tuan. Yang belum pernah keluar 4 bulan, maka tunai 4 bulan jalan Allah. Yang dah keluar tunai sekarang 4 bulan, dan azam setiap tahun keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala 4 bulan insyaAllah. अब तो दोस्तों और बुजुर्गों, हम में से हर आदमी उसी जिम्मेदारी का हामिल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पे डाली थी। हजरत उक़बा बिन नाफ़े, उन्होंने दुनिया की गोशे गोशे में जाकर के खड़े होकर के ऐलान किया है, आज के इस जमाने के अंदर अब तक तो हमसे गफलत ही गफलत हुई है। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी लग़्ज़िशों से दरगुज़र फरमाए। अब दोस्तों और बुजुर्गों, वो वक्त है कि इस वक्त हम तय करें कि अब अगली जितनी भी जिंदगी अल्लाह ने हमें दे रखी है, वो सारी की जिंदगी और जिंदगी का एक एक लम्हा, चिल्ला और 4 महीने की बात नहीं कर रहे, जिंदगी का एक एक लम्हा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए, आपके लाए हुए मुबारक दीन की खातिर कुर्बानियां देने के लिए, या तो रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर अल्लाह की हुक्मरानी हो और अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, या फिर मेहनत करते करते हम ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए। हमारी जिंदगी, हमारा मकसद हयात अल्लाह के दीन की सरसब्जी और शादाबी, हमारे होते हुए इस कायनात में बुतों की हुक्मरानी हो, हम इसको मंजूर नहीं करते। हम तो तय करें कि हम अल्लाह के दीन के सरसब्जी और शादाबी के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों और बुजुर्गों, जिन लोगों के नाम आ चुके हैं वो तो बैठे रहे, बाकी 4-4 महीने के लिए मस्जिद के एतबार से, जमात के एतबार से, अफराद के एतबार से जो पहले नाम आ चुके हैं वो बिल्कुल न खड़े हो, वो बैठे रहे। बकिया सारे लोग अपनी जगह के ऊपर 4-4 महीने के लिए खड़े हो जाए, खड़े होकर के इरादे करें और बताएं, सब के सब खड़े हो जाए, तरतीब से नाम इंशाल्लाह लिखवा लिए जाएंगे, लेकिन वो लोग न खड़े हो जिनके नाम आ चुके। Ya tuan-tuan mulia, Quran kita dalil kita kena jadikan kehidupan kita macam sahabat, yang mana dikatakan tentang mereka, kanat hayatuhum li hayatid din wa mamatuhum wa kanat mamatuhum li hayatid din. Kehidupan mereka untuk hidupkan agama, dan mati mereka pun untuk hidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas maksud ini tuan-tuan mulia, bukan 4 bulan, bukan 40 hari maksud kita. Bahkan bagaimana sebagai Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu, dia telah buktikan, dia telah bagi seluruh wujud hidupnya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke hujung-hujung dunia. Maka kita hari ini tuan-tuan mulia, kita kena niat mula daripada saat ini, baki hidup kita sampai kita mati untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedia buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Korbankan apa sahaja yang kita ada untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga agama Allah, kalimah Allah dapat ditinggikan di seluruh alam tuan-tuan mulia. Kita tidak akan rela untuk lihat dunia ini berhala-berhala diagungkan di seluruh dunia. Kita hanya impian kita, cita-cita kita, keinginan kita hanya satu, bagaimana agama Allah dapat ditinggikan ke seluruh dunia, bagaimana agama Allah dapat diamalkan, dihidupkan di seluruh dunia. Jadi untuk maksud ini tuan-tuan mulia, korbankan diri, harta, masa kita untuk tinggikan agama Allah, untuk tinggikan kemuliaan Nabi, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sebarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita sedia korbankan apa sahaja tuan-tuan mulia. Sama ada agama Allah hidup di seluruh dunia depan mata kita, ataupun kita akan buat usaha berterusan lagi dan lagi sehingga kita mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan sanggup hidup atas muka bumi ini dengan melihat selain daripada Allah diagungkan dan disanjung di atas muka bumi ini tuan-tuan mulia. Atas maksud itu tuan-tuan mulia, semua sedia insya-Allah
untuk bagi hidup untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang tuan-tuan mulia, minta tuan-tuan yang dah bagi nama, yang dah ada jemaah untuk 4 bulan, tuan-tuan diminta duduk. Yang belum bagi nama lagi, yang belum ada jemaah lagi, tuan-tuan diminta bangun dalam bentuk masjid, dalam bentuk jemaah, semua boleh, individu boleh bangun bagi nama, sedia untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala 4 bulan insya-Allah. Nama insya-Allah. Jangan sampai kalau जो अल्लाह के नाम लेकर के kalau जाओ सारे जगह के ऊपर अपने अपने नाम लिखाओ mulai semua इधर के इलाके में भी jangan jaga orang berkejaran, semua bangun वो insya-Allah. लोग खड़े हो जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखाए Mereka और जो belum लोग ada नाम nama. ना लिखा है उस वक्त तक बैठे नहीं नाम खड़ा रहे Tuan-tuan yang belum bagi nama lagi bangun insya-Allah. Yang dah ada jemaah boleh duduk, yang belum lagi semua bangun. Jangan tinggal satu orang, walaupun satu orang. लिखाते रहे भाई खड़ा होते रहे Kita dah ajar bagi seluruh hidup kita untuk agama tuan-tuan boleh. Sekarang kita diminta bagi 4 bulan je kalau Allah tunai. हाँ माशाल्लाह खड़ा हो रहे हैं खड़े हो खड़े हो Bangun dah semua bangun insya-Allah. खड़ा हो जाओ भाई उधर वाले खड़ा हो जाए बोले हमजा ने Ya, ya, वाले खड़ा हो जाए भाई Insya-Allah tuan-tuan sila bangun, masya-Allah. Masya-Allah.